Hari ini kita nak cerita tentang sepotong hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 pemuda di zaman Bani Israel yang tersangkut, terperangkap di dalam gua. Orang soleh ketika mana mereka duduk seorang bertambah imannya. Ketika mereka duduk bersama-sama, saling membangkit iman satu sama lain. Ini orang soleh. 3 orang jalan sama-sama nak beribadah di satu kawasan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, kata Nabi, hujan turun menimpa mereka, hujan yang lebat. Lalu mereka ketika itu berlari mendapatkan teduhan dan berteduh di dalam satu gua. Allah menutup pintu gua itu dengan seketul batu yang Allah golekkan, jatuhkan dia, menutupi pintu gua. Lalu ketika itu 3 kudrat pemuda ketika itu, kudrat pemuda 3 itu, 3 orang tak boleh tolak batu besar ni. Tolak tak bergerak, tolak tak bergerak. Lalu apa dia buat? 3 orang pemuda, tengok orang soleh ketika dia duduk sama-sama membangkit iman satu sama lain, dia sebut apa? Dia kata, wahai sahabatku, apa kata pada hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta pada Allah, kita munajat pada Allah, kita pohon pada Allah, sungguh-sungguh kita pohon pada Allah dengan menyebut satu amalan yang paling ikhlas, yang paling besar pernah kita kerjakan. Di kampung halamanku ya Allah, di kampungku ya Allah, ada seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat jelita. Wanita ini menjadi wanita yang diminati ramai, menjadi rebutan masyarakat ketika itu, menjadi rebutan pemuda-pemuda ketika itu. Wanita ini wanita yang baik, wanita ini wanita yang rupawan, cantik ya Allah. Lalu wanita ini menawarkan kepada aku sekian-sekian tawaran, minta untuk diberikan dinar. Lalu wanita itu mengatakan, ambillah, buatlah apa yang kamu suka. Lalu ketika itu telah pun ku bayar sekian dinar pada dia ya Allah. Dan ketika itu telah pun aku bawa dia untuk melakukan zina ketika itu ya Allah. Dan telah pun sampai ketika itu aku bawa wanita ini telah pun duduk bersama dengan aku, dan ketika itu aku telah berada di celahan pahanya ya Allah. Binabil huda ya Rasulus salam, wa ya mursala rahmatan lil anam, alaika salatu alaika salam, wa sahbika wa tabi'in al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah pada hari ini bertemu sekali lagi kita untuk kita menyebut satu bicara yang mudah-mudahan membangkitkan iman. Baik, hari ini kita nak cerita tentang sepotong hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 pemuda di zaman Bani Israel yang tersangkut, terperangkap di dalam gua. Okey, baik. Cerita sangat menarik, kan? Cerita sangat menarik, cerita yang berbentuk motivasi untuk kita sama-sama tengok, yang boleh kita relatekan dengan kehidupan kita hari ini. Sebab apa yang Nabi cerita dahulu, apa yang berlaku di zaman kehidupan Nabi, semuanya, semua tak ada tertinggal walaupun satu, merupakan contoh panduan kepada kita sampai hari kiamat. Mustahil berlaku satu keadaan, berlaku keadaan kita hari ni, apa-apa saja yang kita jumpa keadaan tu, bila kita rujuk kepada Nabi, kita tak jumpa yang macam tu. Mustahil. Dia mesti ada, Nabi dah contohkan. Cuma kita jumpa tak jumpa. Baik daripada sudut ekonomi, baik pada sudut muamalah, baik pada sudut akhlak, baik pada sudut apa sahaja, pasti benda itu pernah dicontohkan Nabi SAW ataupun Nabi ceritakan. Baik, kita nak cerita tentang pemuda-pemuda. Sangat menarik kisah ni. Cerita ni, kata Nabi SAW, berlaku di zaman Bani Israel. Bani Israel ni satu umat yang ramai. Kata Nabi SAW, kelak di akhirat nanti kalian akan menyaksikan di padang mahsyar Allah
satu kumpulan yang mereka ni duduk berhimpun beramai-ramai. Duduk berhimpun ramai-ramai, kata Nabi SAW, sehingga mereka itu menggelapkan, menghitamkan kawasan mahsyar. Ketika kalian menyaksikan itu di mahsyar, maka ketahuilah ianya adalah kumpulan Bani Israel. Subhanallah. Ramai sampai gelap padang mahsyar. Nak begitu punya ramai Bani Israel. Umat kedua terbanyak, terramai selepas umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mana cerita ni berlaku di zaman Bani Israel. Bila Bani Israel, kita bawa satu lagi skop. Bani Israel, mereka punya tempat penempatan mereka kebanyakan di mana? Malaysia, Indonesia, Brunei, Darussalam. Mana? Dia duduk di sekitar Jazirah Syam. Syam di mana hari ni? Kalau kita buka peta dunia, kita tak akan jumpa satu negara nama Syam. Tak akan jumpa. Sebab Syam pada hari ini telah pun dipecah-pecahkan kepada beberapa negara. Dan yang paling utama, kata ulama hari ini, Syam yang utamanya adalah Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Kawasan itu adalah Jazirah Syam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut cerita Bani Israel duduk dekat Syam lah, kita bawa di sini. Jangan kita bayang dia duduk dekat Kota Kinabalu pula kan. Dia duduk di sekitar kawasan itulah. Okey, baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman itu ada 3 pemuda yang beriman. 3 pemuda beriman di zaman Bani Israel. Mereka ni berjalan bersama-sama daripada satu kawasan untuk beribadah di satu kawasan lain. Tuan tengok orang soleh duduk sama-sama 3 orang, kerja buat apa? Beribadah. Orang soleh dia macam tu, dia seorang beribadah, 2 bertambah ibadah, 3 semakin kuat ibadahnya. Tu orang soleh, orang Melayu pun betul. Seorang tidur, 2 dia buat apa? 2 dia mengumpat. 3 dia buat apa? 3 dia berkelahi. Tu orang Melayu kan. Dia macam tu. Orang soleh ketika mana mereka duduk seorang bertambah imannya. Ketika mereka duduk bersama-sama, saling membangkit iman satu sama lain. Ini orang soleh. 3 orang jalan sama-sama nak beribadah di satu kawasan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, kata Nabi, hujan turun menimpa mereka, hujan yang lebat. Lalu mereka ketika itu berlari mendapatkan teduhan dan berteduh di dalam satu gua. Bila kita sebut gua ini gua di negara Arab, kita jangan membayangkan gua itu seperti gua di Malaysia. Sebab gua Arab, kalau kita pergi, dia kecil-kecil, dia banyak gua dan dia tak besar sangat. Jadi kita bayang suasana yang begitulah. Yang kita duk bayang macam gua tengkorak, gua tempurung yang ke dalam besar tak. Terbayang gua Arab ni lingkungan itulah. Kalau tuan-tuan pernah pergi di gua Hira ataupun gua Sur, tempat Nabi beruzlah, tempat Nabi menyembunyikan diri sebelum berhijrah, guanya tak besar, kecil je. Jadi mereka berteduh sebentar di dalam gua. Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan peristiwa ni contoh suri tauladan sampai hari kiamat. Lalu ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan seketul batu yang besar. Lalu batu itu bergolek jatuh menutupi pintu gua. Mustahilkah benda ni nak berlaku? Wallah, benda ni sangat tidak mustahil nak berlaku. Kita pernah dikejutkan, kita pernah digemparkan dengan satu berita. Saya ingat mungkin dalam 2-3 tahun lepas berita ni, kumpulan-kumpulan pelatih bola sepak, kelab bola sepak di negara jiran kita, Thailand. Mereka ada satu latihan, masuk dalam gua. Masuk dalam gua, menyelam dalam gua, bukan menyelam lah, dia duduk lama dalam gua, berjalan, tiba-tiba takdir Allah hujan lebat. Hujan lebat. Bila hujan lebat, air masuk dalam gua sehingga gua tu dipenuhi air laluan keluar. Jadi mereka terperangkap di dalam gua yang ditutupi laluan keluarnya oleh air. Itu zaman kita hari ni 2021 ataupun 2-3 tahun ke belakang. Allah tutup pintu gua dengan air. Jadi apalah sangat kalau Allah nak menutup pintu gua dengan batu. Semudah memakan kacang. Nak begitu mudah sangatlah kan. Nanti dia kata Allah makan kacang ke pula? Tak, bukan kata Allah makan kacang. Nak bagi tahu point dia sangatlah mudah, nak bagi tahu situ.
Allah menutup pintu gua itu dengan seketul batu yang Allah golekkan, jatuhkan dia, menutupi pintu gua. Lalu ketika itu, 3 kudrat pemuda ketika itu, kudrat pemuda 3 itu, 3 orang tak boleh tolak batu besar ni. Tolak tak bergerak, tolak tak bergerak. Lalu apa dia buat? 3 orang pemuda, tengok orang soleh ketika dia duduk sama-sama membangkit iman satu sama lain, dia sebut apa? Dia kata, wahai sahabatku, apa kata pada hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta pada Allah, kita munajat pada Allah, kita pohon pada Allah sungguh-sungguh. Kita pohon pada Allah dengan menyebut satu amalan yang paling ikhlas, yang paling besar pernah kita kerjakan. Ini dipanggil apa? Kita panggil bertawassul. Bertawassul dengan amalan dibenarkan, bertawassul dengan amalan dibenarkan, bertawassul dengan keberkatan dengan Rasulullah dibenarkan, bertawassul dengan sifat-sifat Allah, ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tawassul lah tu. Dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawassul lah tu. Sebut dengan ya Allah, dengan amalan, bertawassul dengan amalan dibenarkan. Yang tak boleh bertawassul dengan makhluk, bertawassul ya Allah dengan keberkatan Ustaz Hanafi. Contoh, yang tu tak dibenarkan, syirik, itu syirik. Jangan, ya Allah dengan keberkatan Imam Kampung Pisang, contoh kan. Yang tu lagi jauh syiriknya kan. Jangan. Bertawassul dengan amalan dibenarkan. Baik. Lalu pemuda ni cadang. Apa kata kita 3 orang, kita duduk, kita bincang, kita duduk sejenak ni, kita fikir balik. Apakah amalan yang paling besar yang pernah kita lakukan yang ikhlas semata-mata kerana Allah? Jadi kita bertawassul dengan amalan tu. Kalau Allah redha, Allah terima, Allah akan buka pintu gua ni. Tengok duduk orang soleh membangkit iman. Jadi macam tu, kita ni kan duduk dengan orang soleh baru terbangkit iman. Baik, kemudian pemuda yang pertama, dalam munajat dia cerita dengan Allah. Ya Allah, wahai Allah, dia kata, aku mempunyai orang tua, salat, kemudian dia berzikir pada Allah, minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Dia munajat, cerita dengan Allah. Munajat ni cerita tau. Mana kita bila bermunajat kena bercerita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tu Maha mengetahui, tapi kesungguhan kita di dalam bermohon kepada Allah kena cerita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mempunyai orang tua. Tak cerita orang tua. Allah tahu tak dia ada mak dan ayah? Allah Maha mengetahui dia ada mak dan ayah. Tapi tetap dia cerita, ya Allah, aku punya mak dan ayah. Yang ibu dan ayahku ini, ya Allah, saban hari, setiap hari aku balik daripada kerja, keluar mencari rezeki, ketika pulang ke rumah, akan kuberikan makan dan minum kepada orang tuaku terlebih dahulu. Membawa bekalan makan, minuman kepada orang tuaku terlebih dahulu sebelum kuberikan kepada anak dan isteriku. Takdirnya ya Allah, pada hari itu ku pulang agak lewat, sehingga orang tuaku ketika itu ya Allah telah pun terlena tidur. Atas sebab tidak mahu mengganggu lenanya mereka tidur ya Allah, lalu aku simpan, aku tunggu mereka sehinggalah mereka bangkit. Tidak kuberikan makan itu kepada anakku dan isteriku selama mana tidak kuberikan kepada orang tuaku terlebih dahulu ya Allah. Lalu ketika orang tuaku bangun, barulah kuberikan makan itu kepada orang tuaku. Dalam keadaan malam itu, wahai Allah, anak aku yang masih kecil merengek-rengek, meronta-ronta di kaki, minta diberi makan dan minum. Namun tak kuberi, melainkan telah kuberikan pada orang tua aku terlebih dahulu. Ini amalan apa kita panggil? Amalan birrul walidain ataupun ihtiram walidain, memuliakan, berbuat baik pada orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima amalan pemuda ini. Takdir Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu gua itu bergerak sedikit. Macam zam-zam, al-kazam, bergerak sikit. Tapi kata Nabi SAW, dalam ruang itu masih lagi tidak memungkinkan mereka, tidak membolehkan mereka untuk keluar daripada gua. Amalan yang pertama pemuda ini Allah terima, Allah redha, amalannya adalah buat baik pada orang tua. Ini zaman kerosakan masyarakat hari ini, orang tua dianggap seperti hamba.
Nabi sebut di akhirat nanti akan lahir satu generasi, akan lahir satu kumpulan manusia yang mereka ini wanita-wanita, tuan-tuan, hamba-hamba yang melahirkan tuan mereka. Anak jadi anak neraka. Kita nak cari mana orang soleh yang begini. Orang soleh yang memuliakan orang tua, yang bersungguh-sungguh di tahap itu. Allah terima amalan. Ini di antara amalan yang Allah janji, Allah balas atas dunia adalah buat baik pada orang tua. Buat baik pada orang tua ni amalan yang Allah janji. Atas dunia Allah bagi lagi. Akhirat Allah bagi juga. Ni amalan atasnya. Ni rahsia amalan. Yang kedua, pemuda yang kedua di dalam munajat itu, kata Nabi SAW, pemuda itu mengangkat tangan di dalam munajatnya, berdoa hanya senyadia dengan Allah. Dia kata, Ya Allah. Tengok, pemuda kedua pun faham. Munajat ni cerita. Kita kalau ada masalah, kena cerita dengan Allah. Macam mana kita boleh bercerita dengan pasangan, macam mana kita boleh cerita dengan mak ayah, macam mana kita boleh bercerita masalah dengan kawan-kawan rapat kita. Tapi kenapa kita boleh cerita dengan Allah? Angkat tangan lebih-lebih kurang je kan. Sebab itu hari ni jadi muhasabah. Kita kena minta pada Allah sungguh-sungguh. Cerita. Ya Allah, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, Ya Allah. Ya Allah, macam ni, macam ni, macam ni, Ya Allah. Cerita dengan Allah. Allah sangat rindu nak dengar suara kita minta pada Allah. Pemuda yang kedua dia kata, Ya Allah, dalam munajat dia. Ya Allah, aku dahulu, Ya Allah, pernah berminat dengan seorang perempuan. Di kampung halamanku, Ya Allah, di kampungku, Ya Allah, ada seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat jelita. Wanita ini menjadi wanita yang diminati ramai, menjadi rebutan masyarakat ketika itu, menjadi rebutan pemuda-pemuda ketika itu. Wanita ini wanita yang baik, wanita ini wanita yang rupawan, cantik, Ya Allah. Pernah satu masa, Ya Allah, aku mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak kau redha, Ya Allah. Dia ajak untuk berzina lah perempuan ni. Perempuan ini menolak ajakan itu. Lalu satu masa dan ketika berlalu masa dan ketika, Ya Allah, wanita ini dia datang kepada aku, Ya Allah. Wanita ini dia datang kepada aku dalam keadaan mungkin ada desakan dan sebagainya, terdesak kehidupan. Wanita ini datang. Lalu wanita ini menawarkan kepada aku sekian-sekian tawaran. Minta untuk diberikan dinar. Lalu wanita itu mengatakan, ambillah, buatlah apa yang kamu suka. Lalu ketika itu telah pun ku bayar sekian dinar pada dia, Ya Allah. Dan ketika itu telah pun aku bawa dia untuk melakukan zina ketika itu, Ya Allah. Dan telah pun sampai ketika itu aku bawa wanita ini telah pun duduk bersama dengan aku. Dan ketika itu aku telah berada di celahan pahanya, Ya Allah. Munajat cerita, dia cerita, aku telah berada di celah pahanya, Ya Allah. Kemudian wanita ini menyatakan, wahai laki-laki, ittaqillah. Laki ni sebut, perempuan ni sebut. Perempuan ni tadi perempuan yang baik, tapi mungkin berlaku desakan dan sebagainya, masalah kan. Jadi terpaksa dia buat macam tu. Jika laki ni nak berzina dah, duduk celah paha dah, dia sebut, wahai laki-laki, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Dia kata, bertakwalah pada Allah. Jangan kamu ambil sesuatu itu melainkan kamu telah melalui jalan yang hak. Mana kata jangan berzina. Kalau nak sangat bernikahlah, berkahwinlah, ambillah dengan jalan yang hak. Jangan mengambil sesuatu itu tanpa haknya. Lalu pemuda ini ketika itu dia kata, Ya Allah, lalu ketika itu aku batalkan hasratku. Ku tinggalkan perempuan itu dan ku biarkan dinar yang telah ku bayarkan. Lebih kurang begitulah riwayat ceritanya. Riwayat hadis itu menyebutkan, dinar ni tuan-tuan, satu dinar bersamaan 4.25 gram emas. Satu dinar. Jadi satu dinar ada 4 gram. 1 gram berapa? 1 gram 200.5. Lebih kurang hari ni 2021. Hari ni lebih kurang 200.5. 1 gram 4 gram 1000. Mana satu dinar 1000 lebih sikit lah. Satu dinar tuan-tuan kalau beli dekat emas, macam mana besar tuan-tuan? Sak ni ke satu dinar? Tak. Sak ni ya sedinar. Dia telah membayar pada perempuan itu lingkungan. Ada riwayat sebut, ulama sebut 100 dinar. Ada yang sebut 80 dinar. Apapun hal keadaan, yang dibayarnya bukan sedinar dua.
Lalu pemuda itu meninggalkan perempuan itu dan tidak mengambil dinar-dinar yang telah dibayar. Duduk celah paha. Kalau dia kata saya dalam perjalanan naik kereta Grab sama-sama menuju ke hotel ke kan, ataupun kalau dia kata kami sama-sama tiket tu tengah minum, tak apalah lagi, ni duduk celah paha dah. Serban tinggi 7 tingkat pun duduk celah paha tetanggai serban. Tapi nak begitu, ni iman pemuda ini. Sebut ittaqillah, takwalah dengan Allah. Tinggal perempuan ni nak cari mana iman seperti pemuda pertama, iman seperti pemuda kedua. Nak cari mana hari ni? Lalu ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan pemuda ini. Ketika itu pintu gua itu bergerak sedikit lagi. Tetapi dengan ruang itu masih lagi tidak membolehkan mereka untuk keluar. Lalu pemuda ketiga ini di dalam munajatnya juga menyebut, Ya Allah. Pemuda pertama dah, dua dah, tiga. Pemuda ketiga dia kata, Ya Allah, di dalam munajat, aku seorang majikan. Aku ada syarikat. Aku ada company, Ya Allah. Allah tahu tak dia ada company? Allah tahu tak dia businessman? Allah tahu. Tapi tengok kefahaman pemuda-pemuda ini tentang munajat. Bercerita dengan Allah. Ya Allah, aku mempunyai syarikat, mempunyai pekerja-pekerja yang bekerja dengan aku, Ya Allah, yang ku beri upah pada mereka. Dan kesemua pekerja ini aku jaga hak mereka, Ya Allah. Aku bayar gaji mereka cukup, aku bayar allowance mereka cukup. Ada increment tahunan, allowance kola pun ada, allowance sara diri. Macam ni ada IELTS tadi pun ku bagi juga bonus kat diorang. Lebih kurang macam tu lah nak bagi fahamnya. Mana pekerja ni, company ni, syarikat ni, CEO ni bos yang baik. Lalu satu masa dan ketika ada seorang pekerjaku, Ya Allah, dia kata. Pekerja itu hilang bulan tu. Mungkin kena kejar dengan immigration apa tak cukup kan. Jadi dia larilah. Tanpa sempat aku membayar upahnya pada bulan itu, Ya Allah. Sebulan tu je tak sempat kan. Mungkin ada operasi ops pemutihan ke apa ke kan. Jadi immigration sekat. Dia nampak ada roadblock, dia tak datang, hilang. Lebih kurang begitulah hal keadaannya. Lalu ketika itu pemuda itu hilang. Telah beberapa lama dia hilang. Wang gajinya itu, Ya Allah, upah itu, Ya Allah, aku ambil. Lalu ku beli binatang ternak. Ku beli beberapa ekor binatang ternak. Daripada hasil itu, Ya Allah, binatang ternak itu membiak menjadi banyak. Membiak. Daripada hasil itu beli kambing, beli lembu, beli kerbau, beli unta, beli kangaroo. Belilah macam-macam yang boleh beli binatang ternak ni. Kan? Binatang ternak. Nak begitu binatang. Rimau binatang ternak ke? Rimau bukan binatang ternak. Rimau binatang pemangsa. Binatang ternak ni yang boleh dimakan daging. Lalu ketika itu kata pemuda, setelah binatang ternak itu daripada hasil yang awal tadi, binatang ternak itu sehingga memenuhi padang ragutku, Ya Allah. Banyak mana padang ragut? 100 ekor kah? 200 ekor kah? Ribuan ekor kalau penuh padang ragut. Lalu ketika telah penuh padang ragut dengan hasil daripada gaji awal yang dibiakkan tadi, setelah beberapa lama berlalu, tiba-tiba pemuda ini datang semula. Pula dah. Datang pula. Kemudian dia sebut, wahai tuanku, addi ilayya ajri, kena ada lagi aku, ingat tak lagi upah aku sebulan tak ambil tu hari? Pula. Tiba-tiba tak berapa lama. Makan masa berapa lama kita nak ambil memenuhkan padang ragut? Setahun penuh ke? Tak penuh setahun. 2 tahun penuh ke? Tak penuh. Kita pukul 10 tahun kata. 10 tahun datang balik. Ada ingat tak upah aku sebulan tu hari? Dia tanya. Apa kata bos? Tengok bos dia kata apa? Ada, hartamu ada, gaji kamu ada, aku simpan. Lalu dibawa pekerja ini menuju ke padang ragut. Lalu dia tunjuk, inilah dia padang ragut ini yang dipenuhi binatang-binatang ini. Kesemua ini adalah hasil daripada gaji kamu yang sebulan itu, yang telah pun aku buat investment, telah pun ku biarkan. Semua ni kamu punya. Apa kata pemuda tadi, pekerja dia yang datang tadi? Dia kata, wow, amazing. Lebih kurang begitulah kan, terperanjak dia. Kemudian apa dia buat? Ni satu perangai lagi.
Kata Nabi dalam riwayat itu, pemuda itu tanpa segan dan silu. Fa'akhazahu kullahu. Pemuda ni tadi, dia dapat ni tadi, dia ambil semua, tak tinggal satu pun untuk tuan yang jaga tadi. Ni pun satu perangai juga, kan? Ni satu perangai juga. Orang kita, kalau orang dah buat baik, orang kata kita, orang berbudi, kita berbahasa. Orang kalau dah bagi daripada hasil yang seketul tu dibiarkan. Kalau orang reti budi bahasa, tak apa, saya bagi saya gaji saya sebulan tu je lah. Tak payah panjang-panjang ni. Ataupun kalau kata nak juga kan, kita bagi dua lah, 50-50 lah kan. Kalau kata teruk sangat ni, 70-30 lah. Saya ambil 70, tu ambil 30. Tu teruk tu. Ini punya teruk. Kata Nabi, fa'akhazahu kullahu. Dia ambil tu semua tanpa segan silu. Allahu Akbar. Hak ni satu perangai lagi lah. Kan? Kemudian kata Nabi SAW, bos tadi merelakan pekerja dan bekas majikan tadi diambil semua dengan perasaan redha. Dia kata tak apa, ambil semua ini adalah milik dia. Aku tak mau ambil satu pun. Nak cari mana pemuda yang macam yang ketiga ni? Pemuda yang ketiga ni, bos, pekerja, majikan yang menjaga, bahkan memberikan kepada orang bawahannya lebih lagi. Cari mana hari ni? Lalu kata pemuda ini, wahai Allah, Engkau mengetahui aku lakukan itu semata-mata kerana-Mu, wahai Allah. Kalau Engkau terima, ya Allah, amalan tu, ya Allah, tolong, ya Allah, bukalah pintu gua ni. Takdir pada Allah telah pergerakan pertama, pergerakan kedua, berlaku pergerakan ketiga setelah munajat pemuda ini. Akhirnya dengan ruang pergerakan yang ketiga itu, ketiga-tiga pemuda ini boleh melepaskan diri mereka daripada terperangkap di dalam gua. Subhanallah. Pelik ke benda ni? Sangat tidak pelik. Mustahil kan nak berlaku? Wallah, Allah Ta'ala maha berkuasa melakukan segala sesuatu. Benda ni berlaku di zaman Bani Israel. Berlaku di mana? Ni, atas muka bumi yang kita pijak hari ni. Dia bukan berlaku kat planet Marikh. Dia bukan berlaku dekat atas bulan. Dia bukan berlaku dekat luar alam cakrawala. Bukan. Peristiwa ni berlaku di atas muka bumi yang kita pijak hari ni. Subhanallah. Allah Ta'ala maha berkuasa melakukan segala sesuatu. Kesimpulan yang saya nak buat di sini, tuan-tuan yang bersama dengan saya dalam rancangan ini, mari kita renung sejenak. Apakah amalan yang telah pun kita persiapkan untuk kita persembah depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah amalan, carilah satu perkara yang kita buat sungguh-sungguh. Yang kita buat sungguh kerana Allah. Memang kita buat tu tak ada perasaan pada dunia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ayuh saya ajak sama-sama berbaliklah kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaliklah kepada Al-Quran yang menjadi sumber pedoman, contoh kehidupan, tauladan sampai hari kiamat. Semua peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala rakamkan untuk menjadi pedoman kepada kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbalik tuan-tuan, sungguh-sungguh kita belajar Quran, sungguh-sungguh kita damping Quran, kerana Quran ini adalah satu hujah yang boleh kita bawa di hadapan Allah. Pemuda-pemuda ini menjadikan amalan mereka sebagai hujah di hadapan Allah. Apakah hujah yang terbaik kita nak bawa depan Allah? Hujah itu adalah Al-Quran. Hujah itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran turun kepada Jibril, Jibril menjadi penghulu sekalian para malaikat. Ketika mana Quran turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi penghulu sekalian nabi dan rasul. Ketika mana Quran itu turun kepada kita umat Muhammad, jadilah kita umat yang paling mulia kerana kemuliaan yang ada pada Quran. Ketika kita hidup atas dunia, hidup berlandaskan Quran, menjadi hujah untuk kita mudah jalan kehidupan. Masuk di alam kuburan, ketika itu Allah menjadikan Quran boleh menjadi peguam bela untuk berdepan dengan berbagai ujian. Ketika mana kita menjengah masuk ke padang mahsyar, menjengah masuk ke alam mahsyar Allah, Quran ketika itu tidak pernah jemu untuk menjadi peguam bela, melepaskan anak guamannya menuju kepada Tuhan Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita bersungguh belajar Quran, menjadikan Quran sebagai amalan yang boleh kita hujahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bicara ini membangkitkan iman. Yang baik itu daripada Allah, kurang dan lemah daripada kelemahan kekurangan diri saya. Jumpa lagi pada video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.